Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syirahu. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Sembang ke Langit podcast. Bersama saya Syirahu, definitely not a therapist. Tapi bersama saya hari ni, the real therapist here. Mimi Rahman. Okay, Mimi, perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Mimi Rahman. Saya merupakan Managing Director dan juga Register Counsellor di Minda Kami. Bagi sesiapa yang tak kenal Minda Kami adalah sebuah inisiatif yang bercakap tentang kesedaran kesihatan mental dan juga kami provide mental health services kepada semua. Jadi sesiapa kalau nak cari kaunselor, klinikal psikologis, terapi ke, diagnosis ke, datang saja jumpa kami. Okay, so in collaboration with Minda Kami, ni episod keempat kita. Episod keempat kita bersama Minda Kami. Minda Kami is giving off promo code. Stay tuned until end of our podcast kalau nak tahu promo code tu apa. Tapi kalau korang dah dengar 3 podcast kawan sebelum ni, korang dah tahulah basically promo code-nya apa. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal benda yang I think macam quite hangat juga, work-life balance. So this topic was proposed by Mimi actually. Saya propose benda lain, dia so it's interesting topic lah. It's interesting topic because I think sekarang ni macam I think lepas COVID especially because COVID kita slow down everything kan. So bila orang dah start bekerja balik, dah start boleh berinteraksi, dah start lupa COVID tu wujud, I think the hustle coming back lah. I think macam lagi dahsyat kot dengan keadaan ekonomi yang makin tak menentu sekarang ni. So I think work-life balance is getting more tricky. So I think macam perkataan work-life balance tu is quite direct lah. So my first question is gonna be, is there such thing as work-life balance ni? Betul ke kita boleh achieve that balance between work and life? Adakah balance tu maksudnya 50-50 ke macam mana? Alright, sebelum tu kita pergi tu di konsep work-life balance. Balance tu maksudnya nak mengimbangkan. Imbangi kerja, imbangi personal life. Boleh ke orang buat macam tu? Yes. Boleh ke? Kan? Tu persoalannya. Boleh tak dia jadi 50-50? Tapi sebenarnya bila cakap pasal work-life balance ni, dia adalah di antara macam mana kita nak set boundaries, macam mana kita nak set kita punya time management supaya masa, tenaga dan ketenteraman, kepuasan kerjaya dengan personal life kita tu seimbang. Dia macam tu. Contohnya, kepuasan you bekerja. Macam mana? Okey tak? Kepuasan you dalam rumah tangga ataupun bersama hobi, bersama personal interest tu, is it seimbang? So in other words, work-life balance tu bermaksud macam mana kita nak achieve kita punya keseimbangan masa, keimbangan tak tahulah tu perkataan tata bahasa. Keseimbangan masa, tenaga dan juga kepuasan kita terhadap kerja dan juga personal life. Jadi boleh ke tak? Boleh je, tak ada masalah. Tapi dia bukan 50-50 lah. Kalau kita nak imagine 50-50 tu, it's quite impossible in this economy, no? Kan? Yeah, because sebab dia cakap balance kan. So balance, kita ingat balance kiri kanan 50-50. So tu yang macam terfikir, boleh ke balance? And probably macam like balance tu best ke? Macam rasa macam tak best sebab diorang nak give more to their work ke apa ke. Okay, coming to that kan. So kenapa work-life balance ni penting? Kalau dia nak lebihkan kerja dia sepanjang masa tak boleh? Okay. Good question. Tak salah tau kalau kita nak lebihkan mana-mana. Nak lebihkan kerja ke, nak lebihkan personal life ke, terpulang kepada diri sendiri. Yang membezakan adalah choices yang kita buat lah. Kalau misal kata choices yang kita buat tu membawa impak buruk kepada yang lainnya, itu mungkin kita kena consider. Jadi bila kita cakap pasal work-life balance ni kan, dia bukan tentang kita, apa tu kita cakap bukan about 50-50 tau. It's about mencari masa atau mengadakan masa, tenaga supaya kita boleh dapat dua-dua tu. So balance tu pun bermaksud ada masa kita lebihkan one part, ada masa kita lebihkan one part, like that. Dia bukanlah 150
8 jam kat sini, 8 jam kat sini. Tidak. Dia lebih kepada mengadakan masa ataupun mencari masa yang sesuai untuk kedua-duanya macam tu. Sebab kita kerja tak habis lagi tau. Okay. Sebab kita kan, kalau bekerja kan, macam mana nak cakap kita memang purpose kita in life, kadang-kadang ada orang purpose in life dia adalah untuk bekerja. Sebab kita daripada kecil sampai ke besar, study kerja, study kerja. Macam tu kan. So, kerja is always there. Occupation is always there. Career is always there. So does personal life. Isn't it? So basically, in other words, it's about, how to mitigate between both lah. Dia bukannya 50-50 lah. Dia adalah macam mana kita nak adakan masa tu. Masa, tenaga dan sekalinya. Oh, kiranya macam memberi hak kepada setiap aspek dalam kehidupan. Macam tu kan, work-life balance. Interesting. Betul. Because bila kita cakap pasal work-life balance, memang tak boleh keluar daripada fikiran tu dia macam 50-50 ke apa. It's quite tricky on that. Okay, that's interesting. I think macam like you debunk a bit about work-life balance because macam ni. Me and my colleague, kita orang pernah sembang pasal work-life balance ni tau. So, kita orang rasa macam it's stressful untuk achieve work-life balance. So, kita orang macam like set dalam otak, there is no such thing as work-life balance. Tapi tujuannya sama lah. But basically macam like, sebab macam there are times kita memang rasa ada time kita kena push kerja kita sikit. Ada time kita macam nak bagi space kepada personal life kita ke whatsoever. Yeah, that I think that's nice take. I think that's debunking a lot about work-life balance. Sebab kita orang rasa, sebab I think most people rasa work-life balance is something yang ideal. It's not right. Something yang achievable. It is actually achievable. Cuma cara dia mungkin berbeza lah. Kalau you nak harapkan 8 jam ni, 8 jam tu susah lah. Sebab nak pergi kerja, you kerja 8 jam. Nak commute lagi dah 2 jam kat situ. Betul tak? 10 jam dekat sana. Tak termasuk rest lagi. Bila masanya nak spend masa dekat personal life dengan family apa semua kan. True. So, in a way that macam mana kita nak achieve dia adalah kita kena set boundaries, kita kena ada time management and then effective communication tu yang ada dengan tempat kerja dan juga dengan orang-orang sekeliling kita macam tu. So again, work-life balance bukannya adalah kesetaraan macam ni, dia adalah mengadakan masa untuk dua-duanya. Dia macam tu. Okay. Alright. So, okay. Kalau work-life balance tu bermaksud mengadakan masa untuk maksudnya setiap benda yang kita buat tu ada haknya lah, ada hak masa dia. Okay. So, apa sebenarnya apa challenge yang menyebabkan kita susah sangat nak dapat work-life balance ni? Panas soalannya. Kita nak start daripada mana ni sebenarnya? Workplace. Kita workplace lah. Sebab itu je yang selalu tip off our balance. Okay. Betul tu. So, kenapa work-life balance susah nak dapat di tempat kerja? Yes. Adalah satu, long working hours. So, ada orang bekerja 8 jam. Betul tak? Ada orang bekerja 6 jam. Ada orang bekerja 11 jam. Bergantung. Sebab dia juga bergantung pada profession yang kita ada. Contoh, kalau saya sebagai kaunselor, saya punya timing tak menentu. Berdepends. It can be long, it can be short. Kan? Kalau you lawyer however, contoh peguam kebanyakan masanya tempoh kerja orang lama, betul tak? So, long working hours tu boleh menyebabkan you punya work-life balance tu ada problem sikit lah. Okay. Kemudian workload. Workload ni depends kepada industri you are in, kerja you are in, dia memainkan sangat peranan yang penting. Ada orang bila dah terlalu banyak workload, dia tak boleh nak kawal kerja tu, dah boleh menyebabkan burnout, makanya work-life balance dia pun akan ter-impacted lah. Okay? Dan boleh juga jadi poor management dekat tempat kerja. Betul tak? Betul. Sebab kalau management tu toxic working culture kan, macam mana you nak convince orang-orang kat office you yang you kena ada masa rehat, betul tak? Betul. Kadang-kadang waktu makan, waktu lunch pun tak boleh ada because the management dekat tempat kerja chaotic sikit. Dia bagi kerja pukul 1, habis lunch hour dia nak. Kan? So benda-benda tu sebenarnya sangat memainkan peranan lah. Satu benda yang kita cakap. Dan satu lagi yang nak emphasize adalah culture. Contoh culture yang memang company culture tu itself mementingkan you kena kerja you tak boleh balik selagi bos you tak balik. Macam tu. Ada juga company macam tu. So working culture itself
yang tak sepatutnya kita normalize kan, dia jadi satu norma, itu boleh menyebabkan isu sebenarnya kepada kehidupan kita. Sebab kalau you tak boleh nak ada personal life, it can be very detrimental untuk you lah. Tentu mulalah you rasa stres, rasa nak marah, dia akan impak dalam satu masa. Ya, macam itulah. Dahsyat dia macam mana? Dia macam mana? I think personal take. I think work life balance ni lebih tricky daripada nak handle stress, burn out dengan imposter syndrome yang kita bincang sebelum ni. Because banyak melibatkan benda-benda yang tak boleh control. My personal take macam tu lah. Also macam kalau melibatkan company yang macam tu kan, siapa kita nak mengubah company kan, macam tu. Lain lah kalau jadi manager director. Janganlah gitu. Tapi boleh. Okay. Alright. Okay. So bila kita cakap pasal work-life balance kan, dan kesusahan nak achieve work-life balance, siapa sebenarnya yang orang paling struggle or paling affected sekali untuk dapat work-life balance ni? Okay. Kalau tanya personally, sebab mungkin orang lain ada diorang punya pendapat terhadap ni, I would say dia bergantung kepada orang lah. Kalau tanya pendapat, orang yang ada bisnes sendiri. Oh, kenapa? So, orang yang ada bisnes sendiri mungkin akan ada isu terhadap work-life balance sebab bila dia dah ada bisnes sendiri, jadi business owner, dia nak kena handle A to Z daripada finance, management, staff dia lagi, semua benda yang berkaitan. So, dia akan terimpak. Business owner memang akan terimpak lah work-life balance dia. Atau nak sentuh banyak, I just nak sentuh a few je. So, satu business owner, kemudian orang yang bekerja remotely ataupun hybridly. True. Kenapa? Sebab bila you dah bekerja dalam keadaan remote dulu berlakunya di mana you kena buat kerja dekat rumah, you kena buat kerja dekat rumah you tu jadi office you. Dan kadang-kadang bila jadi buat macam tu, dia disturb you punya perspektif lah. Oh, rumah dah jadi tempat kerja. So, you terpaksa bekerja. Macam tu. Ya, betul. So, dia boleh mengimpact you lah. Dan hybrid situation pun sama. Sebab you berubah-ubah. Tidaklah bermaksud orang yang bekerja kat office tu tak ada. Tidaklah bermaksud diorang tu tak kena. Tapi chances is lagi tinggi kalau you jadi remote worker. Sebab balance kan tu sangat susah bila you berada di keadaan tempat tu sepatutnya tempat you rehat tapi dalam masa sama jadi tempat you kerja. Sebab tu kalau remote worker, apa yang kita selalu suggest adalah untuk adakan satu ruang, kalau boleh bilik yang terasing untuk kerja sahaja. Itu would be more ideal lah, right? Okay. Dua lagi yang I nak sentuh adalah caregiver atau care partner. Contohnya, you ada family members ataupun anak ataupun siapa-siapa sahaja yang you kena menjagai orang tu. Di sini ada kesukaran sikit. Sebab you dah lah nak kena buat kerja, balik rumah bekerja lagi in a sense. Betul tak? So, yang terakhir yang I nak sentuh adalah the working parent itself. So, working parent is another thing juga. Kenapa? Again, bekerja, balik rumah pun kena bekerja. So, again, it's something yang we need to think over lah bila when it comes to work-life balance tu. In a sense, bekerja di rumah yang dalam working parents dengan caregiver ni is a different type of working. It can be very satisfying, rewarding as well, but depends on the person itself. Yeah, wow. Ramai sebenarnya orang yang affected by this. And bukan nak kata orang lain tak affected. Yeah, I think macam like the person yang you cakap tadi tu adalah the person yang I think macam susah sikit nak separate kerja dan life dia because the boundary are very thin, especially macam hybrid kan kita pernah alami fasa COVID. Yeah, it's quite tricky because dia macam ni, I duduk dekat rumah yang studio kan, so dia macam like everywhere is bilik tidur tempat baca, so yeah, it's quite hard untuk switch off the working brain tu. Okay, alright, so bila kita cakap pasal work-life balance ni juga, some company nak bawang ke, I think macam ada orang ataupun ada company dia macam perceive tau work-life balance ni sebagai satu alasan orang tak nak buat kerja atau tak nak buat lebih for the company. So my question is, why is this kind of stigma or judgement exists? Okay. So kalau I faham soalan tu, bagi sesetengah orang, terutamanya yang employed others kan, employed orang, bagi mereka rasa bila you nak
fokus kepada life ni, maksudnya you ni malas ataupun you tak, you're not able to do work better, sorry. So basically that. Tapi sebenarnya bukan tu tau. Work-life balance is not about laziness. It's not about efficiency. Betul lah tu. I do not translate nama Melayu tadi. Dia jadi macam blur sikit kan. Tapi again, it's not about laziness. It's not about you are inefficient dekat tempat kerja. Tapi sebenarnya bila you nak ada work-life balance ni adalah sebab you recognize kepentingan untuk ada well-being yang bagus, mental health yang bagus dan segalanya. Sebenarnya benda tu. Tapi orang tak nampak. Orang cuma nampak, ni malas ni. Dia ni tak efficient buat kerja. Sebab itulah mungkin salah satu faktor lah kenapa orang rasa macam kenapa you nak sangat work-life balance ni. Dia macam tu. Tapi sebenarnya bagi orang lain, bagi pekerja rasanya lain. Dia macam tu. Yeah, I think it's something yang we should talk about. Maksudnya macam antara staff dengan boss tu we should talk about. Because macam kalau nak kata totally work-life balance pun macam like macam mana? Kalau I think macam kadang dia coming from macam mungkin dia selalu tak siap kerja, mungkin dia selalu time management dia off, and then bila dia nak enforce something yang mungkin betul lah dia nak work-life balance tu, tapi yelah it can be perceived as incompetent ke apa. Itulah nak kata I think benda-benda macam ni macam tricky and kena bincang kot you and your boss gitu. Betul kot. Tiba-tiba I muasab diri. Okay, so tadi on staff kan. So okay, work-life balance I think macam memang tidak dapat dinafikan. Untuk employee memang bagus lah. Memang bestnya work-life balance gitulah kalau dapat enforce. So kalau company kan, so apa yang company boleh benefit bila dia enforce work-life balance ni? I mean macam like strictly macam takkan push orang ke apa. Maksudnya macam on capitalist on capitalist side tu kita tak boleh nak exploit orang. So is it gonna be good for company? Okay, bagus sebenarnya untuk emphasize work-life balance ni. I bagi contoh ada certain company dia emphasize kepada company kan. Okay. Apa yang company I buat adalah kalau dia permanent staff, dia bekerja 4 hari je tau kita orang. 6 jam 4 hari bekerja je. Nani? Kita orang punya emphasization. So lepas timing kalau permanent staff lah. Tapi kalau tak ada piece lain sebab dia orang ada masa dia orang kan yang dia orang nak cater. Tapi kalau permanent staff yang bekerja direct bawah I ataupun dengan I, so mereka hanya bekerja 4 hari dan juga 6 hari waktu bekerja. But itu disebabkan jenis pekerjaan yang perlu dilakukan. Serta pekerjaan memang tak boleh buat macam tu lah. So kita kena faham. Yang satu yang I emphasize kan adalah pas habis kerja jangan fikir pasal kerja dah. Kenapa nak kerja time cuti? Tak boleh. I memang cakap jangan kerja time cuti. Melainkan memang kerja tu memang perlu. Urgent. Yang tu kita consider benda lain. So kenapa penting? So, bila you ada work-life balance tu, dia buatkan you lagi efficient dalam buat kerja. Itu bagi I orang lain, business owner lain mungkin lain pendapat, tapi ni pendapat I. Dia akan lagi efisien dia buat kerja and then dia dapat menjalankan dia punya work task tu better. So it is a very good untuk diorang and juga bagus untuk dia punya career growth. Sebab dekat minda kami apa yang penting adalah to have a very good career growth basically. So bila seseorang tu dia manage things better apa semua, it helps a lot lah. So lagi satu, di mana bila adanya kita implement work-life balance ni, orang nak bekerja dengan kita pun senang. Communication tu lagi smooth. Tak ada rasa takut-takut, tak ada rasa macam segan-segan dan segalanya. But again, this is just me lah. Orang lain mungkin lain. Again, tak semua company boleh buat macam ni dan kita faham. Yang penting adalah berkomunikasi tu sebenarnya dengan you punya staff-staff yang ada. Betul. Lain company dia nak achieve benda lain-lain kan. Nature of business pun berbeza-beza. Alright. So, okay, I'm gonna talk about usually yang saya yang I nampak yang selalulah macam struggle nak balance work-life balance. Nak balance work-life balance. Apa benda ni? Nak balance between personal life dengan work ni selalu kalau saya tengok kawan yang dah berkeluarga, yang dah ada anak. So macam some company dia macam perceive macam especially I think macam
perempuan lah, especially perempuan yang dah ada anak, Hmm. nak kena hantar anak, nak kena jaga anak, apa benda semua tu. I think banyak revolve around that lah. So macam like ada company yang dia rasa macam once perempuan ni dah berkahwin, dah ada anak, dah start lah tak produktif. Even dalam interview pun siap tanya lagi, you plan to get married, you plan to get anak, biarlah dia nak dapat anak kan. So apa soalan aku sebenarnya, why is this thing happen God first? Why this kind of stigma happen? Mana aku nak jawab soalan ni dengan orang kata diplomatik. Susah soalan ni kan. Yeah, exactly. Sebab I nak jawab daripada segi business owner ke pekerja. You nak jawab mana? You can do both. Are you okay to take this question? Okay je. Okay. Tapi the thing that I've been thinking is the financial aje lah. Where revolve around this kan. But again, kadang-kadang bila soalan orang kata pasal perempuan dalam work-life balance ni, is satu benda yang sangat tricky sebenarnya kita nak bercakap. Sangat-sangat susah sebab kita pekerjaan kebanyakannya didominasikan oleh lelaki. I'm not trying to be like misogynist, feminist, whatever. I'm trying to be as really neutral sekarang and give another perspective di mana it's a reality that happening. Ya, realitinya kebanyakannya didominasikan oleh lelaki. Dan terdapat juga perempuan yang tidak memahami benda isu-isu macam ni disebabkan mungkin prinsipal ataupun pemikiran yang mereka ada. But think about it. Ada hubungan ataupun ada kekeluargaan tu sebenarnya tidak sepatutnya menghalang, malah mungkin boleh membantu seseorang tu. Kan kalau lebih-lebih lagi kalau mereka ada orang-orang suami yang anak-anak yang boleh orang kata membangunkan dia. Dan bukan kita tak ada, kita ada je. Kalau tengok daripada sejarah dulu sampai sekarang, ramai je perempuan-perempuan yang berjaya walaupun ada anak, ada family dan segalanya. So I would say this is more just a stigma and perception yang kita ada. Dan bila seorang perempuan, bila dia nak pergi interview, kadang-kadang dia takut tau nak pergi interview sebab dia takut sangat soalan-soalan macam ni sebenarnya. Betul tak? Yeah. So that is something that we actually really need to talk about more sebenarnya. And then to really think further, kenapa kita nak ambil orang tu bekerja dan apa value kita kat tempat kerja. So in case tips kalau tempat kerja tu tanya soalan macam tu, is either they just nak test you, nak tahu macam mana persepsi you, ataupun tempat kerja tu memang bukan untuk you lari. Ada dua perspektif je kat sini biasanya lah. So terpulang kepada you apa yang you nak buat selepas tu. Nice take. Taylor, you take this question. Benda ni tricky sikit sebab as a business owner, I kind of understand where they're coming from and bagi seorang yang pernah bekerja dengan orang dulu, I pun faham apa yang diorang nak sampaikan. True. Okay, so rentetan daripada soalan tadi, how as a company you want to, I think macam accommodate lah kalau macam kita ada staff is going down to macam staff perempuan juga. Okay, yang ada keluarga lah basically. Ada keluarga. Jadi kita nak accommodate, bukan like accommodate as in macam sampai sediakan kiddie care ke apa benda. Tak lah, maksudnya macam like apa salahnya? Yelah, dia tak salah tapi okay. Sekejap. Good one. Let me change my question. Okay, let me rephrase my question. Okay, so macam mana company nak, I don't know, accommodate ke, facilitate ke, apakah perkataan yang betul ya? Maksudnya kita tak nak lah orang yang dah berkeluarga ni, dia rasa macam balance dia tip off lah, which is not good for the company. So macam what can a company do to make the work environment better untuk sesiapa pun, especially yang dah berkeluarga yang macam ni, to still have work-life balance? Okay. Kalau macam kata dah ada berkeluarga, tak semestinya ada anak tau. Mungkin ada tanggungan lain. Contohnya parent yang memerlukan, kan parent-parent yang memerlukan care penuh. Yes. True. Benda-benda macam tu kita kena take consideration juga. Takkan hantar pergi kiddie care pula kan. So memang taklah. Tapi ada kiddie care tu sangat penting je untuk company. Kalau company boleh support, apa yang penting adalah untuk company ni faham dan support orang-orang yang berkeluarga, especially wanita dalam hal ni sebenarnya. So tidak kisahlah cara macam mana pun. Contoh mungkin boleh bagi time off, kan? Ada time off yang berpatutan ataupun ada macam
sick leave tu boleh juga diguna pakai untuk sick leave untuk ambil anak, keluarga dan sebagainya. Itu benda-benda tu sangat penting. Flexibility lah basically. Flexibility tu sangat-sangat penting. Dan itu I would say sangat-sangat membantu dan membuatkan orang rasa macam hey, we are having a very good company culture. And talk about kiddie care tu, kalau kita boleh ada joint venture company tu, kalau bukan setakat kiddie care, kalau boleh joint venture untuk hantar parent kepada rumah orang tua ke untuk penjagaan kan sangat-sangat membantu sebenarnya. Betul. I agree. 100%. Kan? Okay, sebab you dah jawab banyak daripada yang I sepatutnya tanya. Okay. Okay. I nak cakap pasal juggling between work and life. Okay. So, juggling between work and life itself is stressful. So, itulah macam I cakap tadi kan. Sometimes bila kita fikir macam mana kita nak ada work-life balance tu sendiri, macam it's stressful to orang yang struggle. Maksudnya nak dapat work-life balance pun stress. Kerja dah stress, nak balance pun stress. How can you have a work-life balance? How you put that boundary lah between you and your work to have that balance? What is balance dalam konteks ni sebenarnya? Itulah, kita tak define benda tu sebab soalan you a little bit tricky tau. Sebab the definition of balance, the definition of balance kat sini. Okay, cuba kita it's something that we really need to think further. Sebabnya balancing our time bukanlah 8 pagi, 8 jam you kerja, 8 jam you rehat, 8 jam you bergolek dengan kucing you. Bukan. Dalam konteks work-life balance ni, bukan. Tapi lebih kepada time management yang you ada dan satisfaction dan juga masa dan tenaga dan juga kepuasan lah. 3 ni sebenarnya. So kalau orang tu bekerja let's say 10 jam, kemudian lagi 6 jam dia dengan kucing dia, kemudian dia tidur, and dia rasa 6 jam tu adalah cukup dan juga satisfaction, is enough. That is work-life balance. Betul tak? So depends sebenarnya. So the definition of work balance itself adalah benda yang kita kena figure out. So how to juggle between this? I would say it's based on seseorang tu sendiri dan juga apa pemahaman dia terhadap work-life balance tu. Sebab one memang betul kena set boundaries yang ada. Waktu bekerja, lepas habis waktu bekerja, you bukan lagi bekerja. You are you. You are not orang kata professional you just you, macam tu. Kemudian juga to also like ada a very good time management. So kalau dah 10 jam bekerja, 10 jam je lah, tak payahlah nak lepas balik kerja tu nak sambung kerja, betul tak? Sebab lama-lama you buat macam tu, you boleh jadi workaholic. Being a workaholic can be very detrimental kalau you tak control dia macam tu. Interesting thing. To answer your question, how to juggle is actually to redefine balik masuk balance tu sebenarnya. Kemudian the rest of the thing can be a lot more better after you redefine it sebenarnya. So it really depends on the person itself. Apa yang dia maksudkan sebagai work-life balance. Maksudnya balance tu kita sendiri yang decide dan fikir sendiri dalam ke? Sebab bagi I punya work-life balance mungkin tak sama dengan you juga kan. Sebab I bekerja, jadual I bekerja mungkin berbeza dengan jadual dan cara you bekerja. So I punya balance adalah di mana I boleh just spend masa dengan family, kucing, buku, whatever yang I rasa coffee, that is enough. That is balance for me. But ada orang pula, dia kena ada 8 jam. 8 jam tu memang dia kena ada. That is balance for them. Kan? So redefine balance tu balik yang penting sebenarnya. That's nice. So, if you like to hustle in your life, it doesn't mean your life is not balanced. Hustle. Are we talking about hustle culture now? Yeah. We going into that. Macam mana nak jawab soalan ni? So dia macam ni, I give a context. Yes. So there is this person yang macam mana nak cakap, dia rasa macam life dia tak ada work-life balance. Again macam it also coming from definition dia apa benda semula. Tapi nak katanya perasaan dia rasa macam tak pernah rasa macam life dia ada balance, tenang. I guess sebenarnya dia tak pernah rasa tenang tu lah. So dia rasa macam life dia sentiasa on a fast pace. On a fast pace, masa dia single, masa dia berkahwin, sekarang dah anak. Dia rasa macam it's getting tricky to get everything in place
dekat dalam life dia lah. Tapi dia tak adalah particularly benci life dia. Cuma dia rasa macam dia tak tahu adakah life dia ni macam is it good, is it bad? Alright, hustle culture. Let's talk about that. Hustle culture and work-life balance. Is hustle culture tu, is it bad or is it good? Yeah. Okay. By definition, hustle culture tu semakin dipopularisasi. I'm not sure if it's a good tata bahasa or not. Dipopularkan. Thank you so much. I'm very bad. English pun tak bagus, DM tak bagus. We both on the same page. But okay, hustle culture. Konsep tu sebenarnya agak baru sebenarnya. Yeah, I think lately it's been talking. Makin naik masa zaman COVID tu dulu. Yeah, I think itulah cakap. I think macam hustle culture ni start popular. Satu sebab COVID, yang kedua sebab I guess sebab there is macam like Marie Kondo punya vibe, and then macam buku digital minimalism. So hustle has been something yang people perceive it as hostile. Is it? It's soalan Kita tambah soalan. I would say, okay. Menjawab soalan dulu hustle culture dan work-life balance, the link between that. You boleh ada work-life balance walaupun you dalam hustle culture. I nak kena emphasize benda tu. Sebab satu benda pasal hustle culture adalah hustle culture dan workaholic is lain, konsep yang lain. I'll talk more about that later kalau ingatkan I. Tapi hustle culture ni adalah satu fenomena di mana you ada motivasi untuk buat kerja. You buat kerja tu rasa seronok, you're satisfied. Mungkin dia ambil masa yang lama. Tapi you are looking for the reward out of it. So lepas habis tu, buat reward tu, ada reward dan you rasa macam, oh, I can relax now. I can focus on my life now, personal life. So in that sense, hustle culture is good. The only differences is where the hustle culture tu becoming a workalism to you. Di mana you buat kerja tanpa memikirkan segala benda. Macam tu. Maksudnya? Maksudnya you fokus kerja je. Family semua you tolak tepi terus. Tak fikir dah. You kerja je. And bagi you, kerja is life. That is the most trickiest part lah. So to say hustle culture is bad, it doesn't mean necessarily bad. It can be very beneficial. However, kalau hustle culture tu bertukar menjadi workalism, that is something that you really need to ponder about lah. And again, you can find the balance there sebenarnya. Just a matter of to shift the perspective that we have lah. Macam tu. Faham tak? Menjawab soalan tak? Menjawab, but also sebenarnya nak implement benda tu quite tricky. It is. Sebab satu, bila berkata pasal working culture pula, hustle culture ni memang betul kita ada passion untuk bekerja, kita ada desire untuk achieve any achievement. Dia enjoy buat kerja. Cumanya dia boleh menyebabkan imbalance lah kadang-kadang. So again, imbalance, how we define balance tu, dengar balik podcast tadi beberapa minit yang lalu. So yes. What happen kalau kita memang membiarkan ni lah, kadang kita taklah membiarkan, or macam circumstances yang menyebabkan kita tak boleh nak achieve work-life balance in the long run. How can it affect our life or work life gitu? I'll talk more about social, I would say. Sebab bila you fokus pada kerja sahaja, and then you tidak fokus pada you punya personal lifestyle, impak dia adalah kekurangannya rasa untuk bersosial dengan keluarga, dengan orang-orang yang terdekat, ataupun kekurangan untuk bersosial secara generalnya, kan? It can be very detrimental lah, sebab you akan start rasa kesunyian. Kesunyian adalah satu benda yang boleh menyebabkan banyak impak kepada kita sebenarnya. Kalau I nak start dari mana impak dia pun I tak boleh nak start. Tapi kesunyian tu sakit tau. It is very painful tau. To a lot of people. Yeah. Kesunyian tu lah yang boleh buatkan you rasa you tak ada support. Dia lah je rasa macam you boleh rasa kemurungan nak datang. Stress dan segalanya. And it's very very painful. And it's not something that anyone should feel. Kan? Sebab tu in term of work-life balance ni, you always need to have time for your personal life. You need to have
satisfaction in your personal life. So that the loneliness takkan datang. Itu satulah. Kemudian bila cakap pasal impak dia boleh juga membuatkan you rasa macam semua benda tak cukup tau dalam hidup. Oh, interesting. So you rasa macam, oh tak cukup lah ni, tak cukup lah tu, tak cukup lah. So you always looking, searching for something. And those things that you search tu kadang-kadang you lost its meaning atau value. So apa yang dia rasa macam tu? I'm particularly interested in that. So benda tu akan berlaku disebabkan you rasa, again, kekosongan. Tadi kesenian kan, ni kekosongan daripada segi value, daripada segi apa you nak dalam hidup. Because things are not balanced right now. So you keep searching and searching. Searching for what? I also do not know. You may also having difficulty to understand it as well. Betul tak? Ya. Ni semua hallmark depression. Takut dengar. Tidaklah sampai tahap tu sebenarnya. Tapi dua tu ialah yang I nak tekankan. So I would say it's good untuk sesiapa sahaja untuk consider untuk ada work-life balance ni. Sedikit sebanyak. Luangkan masa tempat kerja dan luangkan masa untuk diri sendiri dan peribadi. Macam tu. So in this challenging economic phase again, so most people memang dia tak buat kerja satu je tau. Dia lah side hustle dia. Even I'm doing side hustle juga. But I'm doing because I want to. It's different bila orang buat side hustle because they have to do it. So untuk orang macam ni, is it possible to achieve work-life balance? Boleh je. Boleh. To be frank, as a managing director kan, I'm not only manage minda kami, I'm also a therapist. Kan? I handle counselling juga. Dan I juga ada some side business lah. Basically, it's common for me to do that. And I still can manage the work-life balance tu. Again, definisi of work-life balance tu yang kita kena repair. So boleh je, tak ada masalah sebenarnya. So kalau misal kata you terpaksa buat 2-3 kerja dalam satu masa, which hopefully tak perlu sebenarnya, kan? Hopefully tak perlu. Kalau terpaksa juga, make sure untuk spend masa untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sebagainya kalau boleh. So mungkinlah tak perlu 8 jam nak luangkan, kan? As long as it is enough. And it's enough, it's good. Dia macam banyak benda about work-life balance ni. I thought at first it's actually about macam dealing with people ke apa benda. But it's actually coming from ourselves dulu. How to define the balance itself first. I rasa kebanyakan orang rasa balance tu maksudnya 8 jam ni, 8 jam tu. Tapi tidak pun sebenarnya. Yeah, also macam compare when people imposing what is work-life balance. Sampai jadi satu standard. But actually it's different for each individual. Betul. Dia macam ni tau. You cari nasi lemak kan. Ada orang suka nasi lemak yang rasa dia manis sikit. Dia punya kuah. Ada orang masin sikit. So dia mencari balance between rasa tu. Sama lah juga dengan kehidupan sebenarnya. You mencari balance. Semua orang ada jenis balance dia macam tu. Work-life balance like nasi lemak. Tiba. Tiba lapar pula kan. Lapar ya saya. Okay. So tadi you cakap pasal workaholism kan. So apakah apa kaitan workaholism dengan work-life balance ni? So macam because you say balance tu depends on orang. So kalau orang tu workaholic dia tak bagus ke? Okay. So panas soalan ni. Tiba panas walaupun duduk dalam aircon ni. Okay, workaholic in definition is actually someone yang tidaklah dia suka kerja dia tu tapi dia nak buat juga kerja dia tu sebab dia kena buat kerja dia. Itu bahasa pasar dia lah. Tidaklah bermaksud dia minat tidak bermaksud dia minat. Dia just kena buat sebab kena buat. Mungkin sebab financial, mungkin sebab itu saja choice yang ada dan segalanya. Workaholic, is it good or bad? Rather than put it good or bad, kan? It's more like working is good, working excessively is not. Faham tak? So dia lain sikit. Sebab kerja bagus, tapi bila you dah buat kerja terlalu banyak, it may not be good for you lah. Sebab apa? Bila you buat kerja yang keterlaluan ni, tanpa menghiraukan you punya surrounding dan juga you tak berapa nak suka sangat kerja you, satisfaction terhadap kerja tu hilang.
Betul tak? Yeah. So, bila satisfaction dalam kerja tu hilang, mulalah you rasa burn out cepat, mulalah rasa macam ketidaksenangan dari pelbagai faktor. So benda tu kita kena lihat secara mendalam lah kenapa seseorang tu menjadi seorang workaholic atau mengamalkan workaholism ni. Kita tengok sama adakah ni berlaku disebabkan culture, adakah ini berlaku disebabkan apa orang kata memang dia dah membesar dengan keadaan family macam tu. Boleh juga jadi kan. Ataupun berlaku disebabkan environment kerja tu sendiri dan sebagainya. So kita kena tengok secara mendalam lah. So workaholism dan work-life balance ni, I would say if you have workaholic tendency trait ke apa benda ke, it's best to talk to someone lah, sebabnya dia boleh impact kepada you punya work-life balance tu. Okay, before I go to this question, saja nak ingatkan, Minda kami memberikan promo code Sembang 15% discount lah off kepada siapa yang nak buat appointment terapi dekat Minda kami. So, jangan lupa untuk letak kod promo Sembang tu sebelum korang check out. Nanti korang kena bayar full. Alright, okay. So, that promo code also available sampai hujung tahun ni. Okay, my last question. So, as a mental health practitioner, kan, what's your tips lah for people dia nak start practice or mindfully, intentionally nak ada work-life balance in life? Tips untuk ada. Untuk ada ke, untuk pursue ke, macam tu lah. Okay. Satunya tip adalah to put the value, to set the boundaries first. Set the boundaries, value yang you ada terhadap kerja dan juga personal life. When I say personal life ni, dia bukan sahaja social interaction bersama suami, isteri, anak dan keluarga in general, dan kawan-kawan, tapi dia sebenarnya holistik sebenarnya, macam tu. Life itself comprises a lot of things. Dia bukan sahaja you punya social, dia boleh juga maksudnya you punya hobi, you punya personal interest dan sebagainya, kan. My tips would be, as a counsellor yang dah orang kata practice, dah buat terapi dan segalanya, always try to think the value di tempat kerja dan diri sendiri, life you sendiri. So kalau you rasa ada value dan you nak kekalkan value tu, set a good boundaries. Bila waktu bekerja, bila waktu cuti, bercuti. Macam tu. Bukannya waktu bercuti masih jawab call. Ada orang macam tu. Memang boleh buat dalam 5 minit apa semua, tapi kalau boleh, elakkan. Dan nombor 2, adakan masa untuk diri sendiri dan keluarga. Mengadakan masa tu sangat-sangat penting. Right? Curi masa dan adakan masa adalah 2 konsep berbeza. Interesting. Betul tu. Okay? Ada masa tu adalah you willingly untuk spend masa dengan keluarga. Tapi curi masa tu kita ambil macam terpaksa ambil tau. So adakan masa untuk keluarga dan adakan masa untuk diri sendiri. Nak buat me time ke apa, buatlah. Tapi itulah 2 tips. Adakan boundaries dan juga setkan boundaries dan juga adakan masa. Macam tu. Dan kalau benda ni satu kesukaran, you can always talk to any counsellors, any therapist that you feel you are comfortable with. Itu saja tips daripada saya. Nice. Thank you Mimi for sharing about work-life balance. Kita CP-CP je ke langit ke-7 sana. Perbincangan ni. I guess maybe we can continue any part daripada ni on our next podcast in future. Alright. So, for everyone yang look forward untuk book appointment dekat Minda kami, jangan lupa untuk letakkan promo code Sembang, SEMBANG, 15% off guys. That is a lot actually. Dan promo ni akan available sehingga hujung tahun ni. So, make sure kalau korang book appointment, don't forget to put this code. Okay, thank you Mimi for taking my actually macam dahsyat soalan dekat dalam sesi yang kali ni. So, thank you for collaborating with me. This is our last for this year. Hopefully adalah next year. Untuk 4 siri podcast revolve around work. So if you guys belum dengar lagi yang 3 yang lain tu, pergi dengar sekarang. So thanks again Mimi and pendengar semua. Right, nanti kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.